Yo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Agak lama kita tidak mendengar ya berita daripada Lokman Adam. Jadi hari ini saya membawakan Anda sahabat-sahabat semua pencerahan panas viral daripada Lokman Adam ya, berkaitan dengan Nick Elin alih kepada Muafakat Nasional. Ya, pengurusinya atau presidennya adalah Anwar Musa alih PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi apa rancangan mereka? Ya, jadi mari kita dengar pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu viral hari ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, jangan lupa ya, mari kita tonton bersama. Tapi jangan, sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita dengar bersama ya kenyataan daripada Lokman Adam ini. Jadi mari kita tonton. Begitu, sedikit berkenaan dengan kes ni Elin daripada pandangan peribadi tu. Dia macam gini lah. Ini dia yang buat rosak ni pasal ni Elin tu sendiri. Individu tu sendiri. Kita pun tahu dia ni ahli Muafakat Nasional. Kan? Dan kita pun tak tahulah sama ada apa yang dia buat ni arahan daripada Anwar Musa ke, ataupun arahan daripada geng-geng dia untuk provoke ke apa benda. Tapi pertama sekali saya nak beritahu, benda ni bermula zaman Perikatan Nasional. Kan? Tapi zaman tu tak ada pun orang macam Taqiyuddin ni nak bantah, nak lantang. Padahal dia ambil gambar lagi sekali dengan Nick Elin. Anwar Musa pun ambil gambar dengan Nick Elin. Betul tak? Tak ada masalah. Cuma dalam kes ni, saya ada dua pandangan. Pandangan pertama ialah saya lebih setuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Samsuri, Mufti Besar Terengganu. Kurang-kurang dia jujur. Dia cakap kita akan semak kita punya undang-undang tubuh negeri yang mana bercanggah dengan kerajaan pusat, dia akan betulkan. Rupanya ada juga orang PAS ni yang masih tak menipu. Kan? Rupanya masih ada orang PAS ni yang sedar bahawa kes yang dibawa oleh Nick Elin ni ialah kes di mana bidang kuasa kerajaan negeri melangkaui bidang kuasa Perlembagaan Persekutuan. So yang jadi isu sekarang ni ialah bila Perlembagaan Persekutuan dah ada undang-undang tersebut, negeri sepatutnya kalau nak gubal biarlah sama dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi tak timbullah kalau ada seorang lelaki Melayu dia buat hubungan seks luar tabi'i dengan lelaki Cina. Yang Melayu tu kena denda 2 tahun penjara. Yang Cina kena 20 tahun penjara. Jadi nampak macam tak adil. Betul tak? So saya rasa dah tiba masanya, bagus juga bila ada polemik macam ni. Kalau boleh biar satu negara ni, kalau boleh kan, mereka ni standardize, selaraskan. Berbincanglah di kalangan ulama-ulama setiap negeri ni semua kalau nak buat hukum takzir. Ini kena faham macam yang diperkatakan oleh Ketua Hakim Negara, yang diputuskan 16 perkara ni bukan perkara yang melibatkan hudud dengan kisas kan. Ianya hanya melibatkan hukum takzir. Hukum takzir ni dia di bawah budi bicara pemerintah lah. Buatan manusia, dia bukan divine law. Dia bukan undang-undang yang diturunkan oleh Allah SWT kan. Ianya last sekali berdasarkan ijtihad pemerintah ataupun ulama-ulama yang menghasilkan undang-undang syariah di peringkat negeri. So hukum takzir ni dia macam Perlembagaan Persekutuannya, cuma ialah ini perlembagaan daripada barat. Tak adalah orang panggil Perlembagaan Persekutuan tu hukum takzir. Tapi boleh diselaraskan kan. Bincang kan.
Panggil semua sekali ketua-ketua agama, mufti-mufti setiap negeri, duduk sekali dengan Kementerian Kehakiman apa semua, boleh diselaraskan. Tetapi sebaik-baiknya bagi saya tak ada sebab pun kita nak bantah kalau perlembagaan persekutuan tu hukuman dia lebih tinggi, kan? Kalau merasakan bahawa dari segi hukum Islam tu hukuman tu melampau. Contohnya orang liwat, kalau rasa melampau 20 tahun, kan? Kalau ikut perlembagaan persekutuan undang-undang sivil 20 tahun. Kalau ikut undang-undang Islam 2 tahun saja. Kalau rasa melampau, ambil jalan tengah, kan? Tapi kita punya undang-undang nanti akan berbeza lah dengan negara-negara Commonwealth yang lain. Kita hantar anak kita belajar kat London apa semua, dia orang belajar British law. Nanti dekat Malaysia undang-undang dia lain, 10 tahun punya, tempat lain tu semua pakai 20 tahun, kan? Tetapi boleh, kan? Kita boleh mengacu negara kita ni mengikut acuan kita sendiri. Ini pertamalah bagi saya, 16 perkara, kan? Jangan jadi macam Muhyiddin, nampak sangat bodoh dia, kan? Benda yang tak disentuh dalam 16 perkara tu dia kata lepas ni orang boleh meliwat dan sebagainya, sesuka hati, orang boleh buat maksiat. Mana ada? Benda tu tak ada pun dalam 16 perkara yang undang-undang yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan yang bercanggah dengan Kerajaan Persekutuan yang dibatalkan, yang dibenarkan untuk semak. Tak ada. Maknanya Muhyiddin ni dia menulis, dia tak buat research. Memalukan, sangat memalukan. Bukan Perdana Menteri. Sepatutnya dia dah ada lah tim dia. Mak Enor ni tak buat apa, melarikan diri ke apa benda, kan? Maklumlah tengah panas ni Mak Enor ni, kan? So itu pertama. Yang kedua, saya rasa kes ni yang menjadi mangsanya orang attack kerajaan ni pasal image ni alien ni sendiri. Ini yang menyusahkan keadaan. Ada yang kata dia mengimamkan suami dia. Mana boleh dalam Islam macam tu? Betul tak? Tapi sekarang dia nak nafikan lah. Betul. Yang ini menjadi isu. Contohnya bila Caprice tanya sama ada dia setuju dengan undang-undang Islam ataupun tidak, dia boleh pilih-pilih ikut dia guna logik akal. So undang-undang Islam kau tak boleh ubah benda tu. Kau tak boleh mengeluarkan kenyataan tu mengikut logik akal. So bila dia kata okey, contohnya macam orang khaluat, kan? Kalau dia buat sendiri-sendiri okey, kan? Kalau buat mana boleh macam tu. You cannot give opinion like that. Faham tak? Mungkin itu ideologi dia. Ini bukan soal ideologi, ini soal agama. Lepas tu dia cakap tentang tudung, tak ada paksaan bertudung. Ini tak faham. Dia kata tidak ada paksaan dalam Islam. Kalau kau ni bukan Islam, memanglah kita tak paksa kau untuk menerima Islam. Tetapi kau Islam, kewajipan tu wajib. Semayang tu wajib. Puasa tu wajib. Betul tak? Apa lagi? Mengelak daripada khalwat, zina, wajib. Kalau misalnya kita kena tangkap, kita kena denda tak? Kita kena hukum sebab tak? Dalam Islam dah nyatakan benda tu jelas. Betul tak? So, ada paksaan ke tak ada paksaan? Memang ada paksaan. Sebab undang-undang. Memang ada hukuman bila kita langgar. Sebab kita dah Islam. Kalau kita bukan Islam, lain cerita. So, dia baca ayat tu ikut tafsiran dia sendiri. Itu yang dia tak pakai tudung pun dia nak komen pasal tudung. Kau kalau tak nak pakai tudung, kau punya pasal. Tapi jangan sekali-sekali kau mempengaruhi orang lain untuk tidak memakai tudung dengan menggunakan ideologi kau, cara berfikir kau. Kau boleh baca Quran macam Mahathir dalam bahasa Inggeris, kau buat tafsiran kau sendiri. Boleh lingkup negara ni, kan? Okey? Itu je lah. Itu yang menyebabkan orang tak boleh terima. Orang tak boleh terima keputusan ni. Sebenarnya keputusan 16 perkara ni
Tak ada kena-mengena pun yang menyebabkan undang-undang syariah ni akan lingkup ke, akan lumpuh ke, akan menjadi lemah ke. Tak ada kena-mengena. Jangan kita termakan dengan propaganda puak Perikatan Nasional dengan PAS ni. Zaman dia orang ada kuasa, dia tak buat apa-apa. Zaman dia orang ada kuasa, REU 35 dah tukar jadi REE for Nusi. Zaman dia orang tak ada kuasa, dia orang cerita tentang hudud. Bila dapat kuasa, hudud pun dia dah lupa lah. Semua temberang je. Dia yang kata yang penting ni kan. Okey. Okey Tok, saya petik sikit kenyataan ataupun daripada secara langsung Tok Uban Tan Sri Syarif yang menyebut selepas kejatuhan UMNO 2018, kebangkitan UMNO ni nampak ada orang kata halangan dan sebagainya. Sebab apa mereka tak terlalu kompeten untuk menyediakan, contoh kata ada think tank sendiri dan penerangan yang jelas terhadap rakyat ni. Komen sikit. Selepas UMNO tumbang 2018 tu, kita bangkit dengan penuh kekurangan. Kena terima hakikat lah. Kita bangkit dengan penuh kekurangan. Dulu zaman Datuk Seri Najib, Anwar Musa jadi ketua perangan. Cukup mewah. Buat lagu apa semua buat duit. Semua duit. Apa program dia nak buat, semua duit. Tapi mungkin Tok Uban ni dia tak tahu bahawa semenjak 2018 kita jatuh ni, kita turun jalan raya, kita turun apa semua sekali, kita tak ada duit tau. Pro bono lah. Semua pro bono. Tanya peguam saya, Logan Iskandar, semua pro bono. Orang yang memperjuangkan, mempertahankan kita, semua pro bono. Kita dah perintah balik pun sama juga. Zaman Ismail Sabri mungkin mewah sikit, itu pun orang yang pro dia je. Betul tak? Parti still, saya tak tahulah ketika itu kita tersingkir sekejap kan. Tapi ketika saya berada bersama dengan parti sebelum saya dipecat tu, memang tak ada. Dan hari ini bila saya dah kembali menjadi sebahagian daripada MKT UMNO dan kita dah duduk dekat di komunikasi UMNO Malaysia dengan Kerajaan Perpaduan ini, saya secara peribadi masih pro bono kan. Dan kita punya, kita adalah sikit bantuan sikit untuk bayar gaji staf dan sebagainya kan. Boleh berjalan lah. Ada yang tutup terus pejabat sebab tak ada duit. Betul tak? Kita pun 24 orang dah potong 14, tolak lagi satu. Dah tinggal 9 orang. Betul tak? Mungkin Tok Uban tak tahulah apa yang kita lalui ni kan. It's not easy lah. Bukan mudah kan. Nak mengemis kita dalam kerajaan, tapi nak mengemis dengan siapa? Kita doa haraplah bantuan-bantuan. So kita lebih kepada buat low cost, high impact. Kalau kita nak turun ke setiap bahagian kan, boleh. Tapi kalau kita nak arahkan bahagian buat program kumpul orang 1000 orang, contohnya lah 1000 orang, berapa banyak belanja? 10,000 lah. Usuk-usuk pun dah 10,000. Untuk duit makan, duit PA system, duit dewan apa, RM10 lah satu kepala. So di situ je kita perlukan 10,000 kali dengan 191 bahagian, berapa kos dia kan. Jadi macam saya ada duit, tak ada duit, saya tetap jalan kerja kan. Tapi ikut kemampuan kita lah. Kalau dulu kita boleh buat macam-macam, sekarang kita potong video pendek je lah, ikut kemampuan kita. Parti ini parti derita. Hanya Allah Ta'ala je tahu kan? Lepas tu
kalau kita melalui media sosial macam ni, kan, setidak-tidaknya kita punya pendengar tu Besar. lebih besar, lebih ramai. Memang tak dinafikan, lebih baik turun ke akaun umbi, dalam masa yang sama kita buat live di akaun umbi. Jadi kalau ada bahagian yang jemput, memang saya akan pergi, kan? Kita keluar duit, tak ada masalah. Cuma untuk kita sediakan peruntukan untuk bahagian buat program di luar kemampuan saya, kan? Kalau tanya dengan Datuk Seri Azalina pun, saya rasa lebih kurang sama jawapannya, kan? Kita tidak semewah dulu. Ini kena faham. Dulu kita boleh buat zaman Datuk Seri Najib apa, juara program apa, juara rakyat, kan? Macam-macam kita boleh buat program. Dulu saya duduk di Kementerian Kewangan, 1 tahun saya akan buat 300 lebih ceramah. 1 tahun ada 365 hari. Ceramah saya lebih 300 lebih. 1 tahun di Kementerian Kewangan. Pagi ada, petang ada, kadang-kadang malam ada. Kadang-kadang satu hari 3 kali. Sana. Sekarang kita berkongsi kuasa. Kena faham, UMNO sebenarnya memang tak boleh kongsi kuasa. Sebab UMNO punya angkatan yang nak dijaga, anak kita ni ada 3.7 juta orang. Kita dapat 6 orang, campur satu lagi tambahan seorang kota menteri, kita ada 7 orang. Menteri nak jaga 3.7 juta. Kalau dulu kita GLC semua bawa UMNO, sekarang ni GLC kita kena agih-agihkan. Ketua-ketua kampung kita kena agih-agihkan. JKKK, JKKP segala macam semua kena agih-agihkan. Pelawat sekolah pun agih-agihkan. Pelawat hospital pun kena agih-agihkan. Semua kena agih-agihkan. Yang cakap banyak ni semua sekali, aku nak tanya satu je. Dulu ketika UMNO tengah lemah ni, kenapa kau tak bantu untuk bagi UMNO kuat? Kan? Bila UMNO terpaksa kongsi kuasa, kau komplain banyak. Nak buat macam mana? Kita dah cakap banyak kali, jangan berbelah bagi. Berikan sokongan padu kepada UMNO supaya UMNO boleh memerintah secara bersendirian. Tapi korang tak nak dengar. Ada lagi 4.2 juta orang yang bingai ni pergi bagi undi kepada Perikatan Nasional. Hancur. Betul tak? Lepas tu bila kita dipaksa oleh rakyat untuk berkongsi kuasa, dia orang komplain pula. Tak nak pula dengan DAP, tak nak pula dengan Pakatan Harapan. Boleh gila lah kalau nak dengar cakap dia orang ni. Semua benda serba tak kena. Dia orang punya pasal tak mengundi BN balik, menyebabkan BN tak boleh berkuasa sepenuhnya. Lepas tu bila kita berpakat dengan musuh kita, dia orang bisik. Adil tak macam ni? Pakai otak lah. Keadaan begini berlaku kerana kamu dah buat silap 2018. Kamu masih meneruskan kesilapan 2022. You got to bear that in mind. This problem happen because of you. Telinga nipis sangat dengar orang fitnah pasal Datuk Seri Najib, kau buang Datuk Seri Najib. Sekarang banyak orang rindu Datuk Seri Najib. Alright guys, itu dia pencerahan daripada Lokman Adam. Isu viral terutamanya berkaitan dengan Nick Elin yang sebenarnya apabila terdedah sebenarnya beliau adalah ahli kepada Muafakat Nasional. Presidennya adalah Anwar Musa dan Anwar Musa ini ahli kepada PAS. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Jadi ada sesuatu perkara yang mungkin ada muslihat, ya, kita tak tahu, ya, itu hanya mereka yang tahu, yang melakukan, merancang semua ini di belakang tabir. Jadi terima kasih sahabat semua kerana mendengar. Dan sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napper Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.